Halo Malaysia, selamat pagi, salam sejahtera Malaysia. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Sebelum kita mulakan berita hangat pada hari ini, untuk anda yang baru pertama kali, silalah untuk sudi tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga tinggalkan komen anda kerana setiap komen anda amatlah dihargai. Berita hangat hari ini daripada channel ini, Denyut nadi suara rakyat bergema terus-menerus di dalam channel ini. Setiap hari kita membawakan berita-berita terbaru yang pastinya dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Kita akan mulakan berita kita. 1, 2, 3. Berita mula sekarang. Salam sejahtera Malaysia, selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Hari ini adalah hari mengundi. Berita terkini tentang pengundian dan keputusan-keputusan undi akan terus menyusul di channel ini. Tetapi sebelum itu, tular keputusan sokongan Melayu kepada UMNO jatuh kepada 26.7% sahaja di ambang PRU15. Dan itu adalah yang terburuk dalam sejarah menurut rafiziramli.com. Diterbitkan 18 November 2022. Berita penuh. Berikut adalah tahap sokongan pengundi sehari sebelum pengundian PRU15 berdasarkan kaji selidik yang terkini melalui satu kaedah yang diberi nama panggilan telefon Interactive Voice Response atau IVR. Pengundi ditanya gabungan mana akan diundi pada PRU15 ini. Kaji selidik dijalankan pada hari Rabu 16 November dan Khamis 17 November melibatkan 1,226 pengundi berdaftar di seluruh negara yang dipilih mengikut strata pengundi berdasarkan jantina, umur, kaum, pecahan bandar desa, latar belakang ekonomi dan seterusnya, diberikan pemberat mengikut jumlah pengundi bagi setiap strata seluruh negara. Margin kesilapan ialah margin of error adalah 2.8%. Kaedah sampel sebegini membolehkan kaji selidik memberi gambaran tepat yang mewakili representatif semua pengundi berdasarkan strata masing-masing. Dapatan-dapatan utama sehari sebelum PR15 adalah berikut. Nombor 1, sokongan pengundi Melayu kepada UMNO BN berada di paras terendah dalam sejarah iaitu 26.7%, iaitu tahap sokongan pengundi Melayu menjelang PRU14 adalah kira-kira 33.6% yang menunjukkan keadaan UMNO BN adalah lebih parah sekarang berbanding PRU14. Sokongan pengundi Melayu kepada PH dan PN adalah hampir sama, iaitu di antara 22% dan ke 23%. Tahap sokongan Melayu kepada PH kali ini adalah lebih tinggi dari PRU14 menjelang hari pengundian. Jumlah pengundi Melayu yang belum membuat keputusan meningkat dari minggu lepas kepada 24%, iaitu pertambahan 4% dalam masa seminggu. Ini menunjukkan lebih ramai pengundi Melayu menukar keputusan dari mengundi UMNO BN minggu lepas kepada belum buat keputusan yang membayangkan peralihan undi Melayu kepada Pakatan Harapan. Sokongan pengundi China dan India kepada PH telah kembali ke paras PRU14. Sokongan keseluruhan pengundi kepada PH mengatasi sokongan kepada UMNO BN dan PN di semua peringkat umur pengundi. Peningkatan paling ketara ialah di kalangan pengundi iaitu lebih daripada 55 tahun. PH mendahului kepada paras 36% berbanding BN hanya 31% dan PN 11%. Diikuti dengan kumpulan pengundi 25 hingga 54 tahun, PH mendahului pada aras 30% berbanding BN 22% dan PN 18%. Sokongan keseluruhan pengundi muda iaitu 18 hingga 24 tahun pula adalah hampir sama bagi ketiga-tiga gabungan iaitu dalam julat 20% hingga 25%. Jika pola sokongan ini tidak berubah menjelang hari mengundi pada hari ini dan jumlah kehadiran melebihi 75%, PH dijangka akan dapat memenangi lebih daripada 100 kerusi parlimen di seluruh negara. Oleh itu, untuk meneruskan gelombang ini, saya menjemput semua rakyat Malaysia untuk menyertai saya
Anwar Ibrahim dan pimpinan keadilan PH di ceramah mega grand finale Ayuh Malaysia Kita Boleh malam ini Jumaat 18 November 2022 di Padang MPAJ Pandan Indah bermula 8.30 malam. Orang ramai di luar Lembah Kelang boleh mengikuti secara langsung di media sosial. Saya doakan rakyat Malaysia terus membulatkan hati untuk membuat perubahan demi masa depan bila mengundi esok, kata Rafizi Ramli. Artikel ini telah ditulis oleh Rafizi Ramli, diterbitkan di rafiziramli.com bertarikh 18 November 2022. Selamat mengundi diucapkan dan di Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye Malaysia. Ini dia, Ahmad Maslan kena jawab sekali lagi. Nak pakai payung lagi kah? Nak pakai payung lagi kah? Aduh, baru tadi saya telepon dengan adik ipar saya di kampung. Dia kata di tempat diorang pun makin hujan kuat dan ada juga tanda-tanda menakutkan yang kemungkinan besar boleh banjir. Dan di tempat yang lain sudah banjir, Cik. Encik Ahmad Maslan, tempat lain sudah banjir. Jadi, inilah yang terjadi. Ini sah. Mangsa banjir naik 2.914 orang. 6 negeri masih terjejas. Sekarang tinggal 4 hari saja lagi untuk pembuangan undi. 4 hari saja lagi. 4 hari saja lagi, tapi 2.914 orang berada sebagai mangsa banjir. Kemudian 6 negeri masih terjejas. Macam mana nak buat nih? Kalau tiba-tiba, sebab sekarang baru kuat hujan tahu. Hari ini 1 hari hujan di tempat kami. 1 hari hujan tak henti-henti, tapi hujannya kadang kuat, kadang deras, kadang renyai-renyai, tapi hujan. Air sungai dah mulai keruh. Pada pengalaman saya, hidup di dunia kami ini, anda tahulah kalau dunia, diorang si Ahmad Maslan itu, tidak tahu. Tapi di dunia kami, tanda-tanda untuk banjir salah satunya adalah air sungai makin keruh, sebab air daripada hulu turun dan kalaulah air tidak lagi menampung di sungai, banjirlah. Sebanyak 6 negeri yaitu Pulau Pinang, Perak, Selangor, Melaka, Johor, Kelantan. Banyaknya masih terjejas akibat bencana banjir sehingga 12 hari tadi yang membabitkan 14 daerah. Menurut Agensi Pengurusan Bencana Negara atau NADMA. NADMA menerusi kenyataan pada hari ini memaklumkan sebanyak 2.914 mangsa daripada 904 keluarga ditempatkan di 31 pusat pemindahan sementara PPS di 6 negeri berkenaan. Di Johor terdapat pertambahan 2 PPS. Macam mana mau mengundi ni macam begini ya? Kesianlah orang yang tidak dapat pergi mengundi ni. Masing-masing diledang dan tangkap. Manakala di Perak pula 3 lagi pertambahan PPS, yaitu di Larut, Matang dan Selama menurut kenyataan itu. PPS bertambah? Macam mana? Aduh, bukan berkurang banjir nih. Kalau PPS sudah bertambah, makin membesarlah banjirnya agaknya lah. Saya pun tidak tahu sebab saya bukan di sana. Sementara itu, agensi berkenaan memaklumkan Jabatan Pengairan dan Saliran telah mengeluarkan notis yang menunjukkan 4 sungai kini dalam bacaan air berada di paras bahaya. Terdiri daripada di Longjengan, di Miri Sarawak, Rantau Panjang, Pasir Mas di Kelantan, Sungai Melaka di Batu Kampar Melaka, dan Parit Keliling di Kampung Pasir di Johor Bahru. Nah, kalau baru mau naik paras bahaya, maksudnya baru mau naik banjir tuh. Bahaya nih, agak-agak harap-harap lah. Kita harap-harap dia tidak akan terus naik ke paras yang super bahaya. Tapi dia akan mulai surut. Harap-harap begitulah. Kalau tidak, nah kita mengundi sambil berenang lah ini. 6 sungai pula dilaporkan berada di tahap amaran, yaitu Sungai Triang Bera, Pahang, Long Teru dan Marudi di Miri Sarawak, Sungai Langat Bukit Cangang, Kuala Langat, Sungai Anak Bukit di Jambatan TAR Kedah dan Cheng di Melaka.
Nedma berkata, penduduk terutamanya di kawasan yang dijangka banjir diminta untuk berwaspada dan peka dengan arahan pihak berkuasa. Okey, terima kasih kepada Nadma. Jadi kalau sudah dijangka banjir itu, macam mana lah diorang mau mengundi? Saya mau tanya saja, macam mana mau pergi mengundi ya? Orang awam diminta merujuk maklumat terkini daripada sumber yang sahih melalui laman web publicinfobanjir.water.gov.my atau Facebooknya Public Info Banjir dan Twitter @jpsinfobanjir untuk maklumat lebih tepat. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Harap-harap tidak banjir lah. Kalau banjir, macam mana mau pergi berenang ini? Terus terang, tempat pembuangan undi kami itu, kalau banjir, bukan setakat 6 kaki. Mungkin dapat sampai 9, 8, 9 kaki dalam dia. Dalam betul, macam laut. Bukan pergi mengundi. Mau pergi menyelamat orang nantilah waktu itu. Jadi, hati-hati semasa banjir. Jangan main-main dengan banjir. Bahaya tahu. Banyak buaya dan boleh lemas. Betul, tempat kami banyak buaya. Denyut nadi suara rakyat. Bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Selamat malam Malaysia. Bye-bye.